علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung pada malam ini pada muka yang ke-44 daripada Tab'ah Hasyiah Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Qauluhu an taqririhi. Qauluhu an taqririhi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu an taqririhi. Jadi sambung daripada syarah Syekh Al-Hudhudi. Huwa dalilul jumli wa huwa berkaitan dengan dalil al-jumli, dalil ijmali yang menjadi wajib bagi setiap mukallaf akan sebagai wajib fardu ain bagi orang yang ada ahliyatun nazar. Maka perbincangan mengenai taklid itu dah selesailah. Kita masuk pada perbicaraan dalil jumli. Apa itu dalil jumli? Wa huwal ma'juzu, iaitu yang lemah, dalil yang tidak mampu an takririhi, untuk menghuraikannya. Jadi orang yang ada dalil ijmali ni dia tidak mampu untuk hurai dalil. Wa halli syubahihi, dan meleraikan syubhah-syubhah yang ada. Sekadar dalil yang mana sekadar dalil satu lapis lah, dalil umum, tak mampu untuk dia hurai lebih dan tak mampu untuk dia jawab bagi syubhah-syubhah yang datang. Kama idza qila lahu, sebagaimana jika dikata kepada dia, ata'taqidu, adakah kamu beriktikad, ata'taqidu anna Allah mawjudun, adakah kamu beriktikad Allah Ta'ala itu ada? Fayaqulu na'am, dia kata ya. Fayaqulu lahu, maka orang tanya balik dia, wama daliluka ala dhalika, apa dalil kamu atas demikian itu? Fayaqulu hadhil makhluqatu, dia akan jawab makhluk inilah. Wa ya'jizu an kaifiyati dalalatiha, tapi dia lemah tentang kaifiyat, bagaimana pendalilannya itu. Kok mana makhluk ini menunjukkan kepada adanya Tuhan tu? Daripada aspek mana, bagaimana nak huraikan perkaitan antara ada alam dengan ada Tuhan. Ya'jizu an kaifiyati dilalatiha min annaha hal hiya min jihati huduthiha, adakah dari aspek baharunya alam, au imkaniha, atau dari aspek mungkin alam itu, au huma ma'an, atau kedua-dua sekali, au nahwu dhalik, atau seumpamanya. Wa'an, dan juga dia lemah, al-ma'juz an raddi syubahi, dia lemah untuk ya'jizu an, dia melemah, wa ya'jizu an raddi syubahi, lemah untuk menolak syubahi, syubhah-syubhah allati awradaha al-mulhidatu, yang didatangkan oleh golongan para mulhidin, ahli ilhad. Ahli ilhad ni makna orang yang menyeleweng lah. Ilhad ini kadang-kadang pada istilah merujuk kepada ateis, tapi para ulama menggunakan istilah malahidah mulhid ini merujuk kepada ahli bid'ah secara umum. Jadi di sini syubhah-syubhah yang didatangkan oleh golongan-golongan ahli bid'ah. Min anna, daripada mana? Dia tak mampu untuk menolak syubhah yang didatangkan oleh golongan-golongan yang menyeleweng. Min anna a'radal alam, dari bahawa sesungguhnya anna a'radal alam, bahawa sifat kepada alam ini hawadithu, baharu kesemuanya. La awwala laha, tiada ada awal baginya. Contohnya lah, wa nahwi dzalika, dan seumpama daripada demikian itu, minadh dhalal, daripada kesesatan-kesesatan yang lain. Jadi Malahidah dia kata, puak-puak yang menyeleweng kata, alam a'radul alam hawadith, sifat kepada alam ini
Baharu tapi la awwala laha. Baharu tapi tidak ada awal. Dia hadithah, dia baharu tapi baharu yang tak ada awal. Itu antara syubhah yang datanglah. Atau kita namakan sebagai kidamun naw'. Alam ini hadithul afrad, baharu dari segi satu-satu kejadian alam itu. Makhluk melihat kepada satu-satu makhluk itu dia baharu. Tapi melihat kepada nauk dia, jenis dia, unsur dia, dia itu qadim. Lebih kuranglah dalam perkataan tu. Yang mengatakan a'radul alam hawadithu, dia baharu tapi la awwala laha, baharu yang tidak ada awal. Qadim, baharu tapi qadim. Itu antara syubhah yang datang. Dan seumpama demikian itu daripada kesesatan-kesesatan. Okey. Seterusnya, kita masuk pada kalam muhasyi Syekh Abdullah Syarqawi. Qala al-muallif qala al-muhasyi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, qawluhu an taqririhi, lemah daripada menghuraikannya, ila akhirih. Taqrirud dalil. Apa maksud taqrirud dalil? Apa maksud takrir itu? Tak. Ialah wa tarkibuhu, iaitu menyusun dalil. Bi'an tazkura, dengan bahawa kamu menyebut muqaddimataini sughra wa kubra, dengan bahawa kamu menyebut kedua-dua muqaddimah, sughra dan kubra, alal wajhil matlub, atas jalan yang dituntut. Jadi syakal dalam masalah qiyas, iktirani dalam mantik itu situlah bagaimana nak letak kubra sughra kan. Ya. Maka apa nama ni? Itu maksud takrir. Menghurai dengan maksud kita susun dalil dengan diletakkan kedua muqaddimah sughra dan kubra atas jalan yang sepatutnya. Ka'an taqul, contoh, umpama kamu kata al-alamu hadithun. Ini sughra dia. Alam itu baharu. Wa kullu hadithin lahu sani'un. Maka setiap yang baharu ada yang mencipta. Fal-alamu lahu sani'un. Maka alam itu ada yang mencipta. Jadi al-alamu hadith sughra. Muqaddimah sughra. Kullu hadithin lahu sani'un. Ini muqaddimah kubra. Kemudian bila kita susun kubra dan sughra dan kubra, maka akan dapat natijahnya dengan kita buang haddul awsat, iaitu apa yang berulang pada sughra dengan kubra. Hadis ini kita buang akan jadi al-alam lahu sani'un. Fal-alamu alim pula. Fal-alam pagi ni kalau salah tulis tu baiklah fal-alamu, maka al-alamu lahu sani'un. Alam itu ada pencipta. Okay, jelas. Ini boleh tengok kembalilah huraian panjang dalam mantik kita. Okay, habis. Wa qawluhu wa halli syubahihi, dan lemah daripada halli. Halli iaitu merungkai. Merungkai. Syubahihi, merungkai syubhah-syubhahnya. Kalau baca hilun tu halal. Halli tu rungkai. Merungkai syubhah-syubhahnya. Ai, maksud halli syubahihi ai daf'iha, lemah daripada menolak syubhah. Dia tak mampu. Dalil ijmali ni kalau syubhah-syubhah dia tak mampu tolak. Dia sekadar untuk makan diri dia saja. Makan untuk diri sendiri bolehlah. Nak tolong orang tak boleh. Nak hurai lebih-lebih tak boleh. Ada syubhah dia tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab bukan diterima syubhah itu. Kalau iman dia kuat, marilah apa syubhah pun dia takkan terima. Cuma dia tak mau jawab. Saya malas cara lah ni. Nampak tak? Saya belajar gini, saya yakin gini. Syubhah ni saya tak tahu nak jawab kan, tapi memang salah. Banyak kan begitulah. Tapi nak tolong jawab, nak jawab tu tak ertilah, kena tanya orang lain. Itu dalil jumli. Ka'an yurida aurada yuridu. Ka'an yurida al-khasmu, dengan seumpama mendatangkan oleh khasmun, pihak lawan, ala dalilil madhkur,
dia mendatangkan di atas dalil yang disebut syubhatan. Dia bawa datang syubhah. Kita bawa dalil khabar, alam ni ada, Tuhan ni ada, dalilnya alam ni. Dia buat mari syubhah lain di atas dalil tersebut. Fayaqulu, contoh. Dia berkata, la nusallimul kubra. Kami tak boleh terima kubra tu. Mana? Kullu hadithin lahu sani'un. Dalam contoh tadi tu gitulah. Wa kullu hadithin lahu sani'un. Itu kubra dia. Jadi dia kata kami tak terima bahawa setiap baharu tu ada pencipta. Apa dia? Kubra. Wahiyya kaunul hadithi lahu sani'un. Iaitu keadaan makhluk yang baharu tu ada pencipta. Kami tak terima tu. Mal mani'u an yakuna hadatha binafsihi. Apa yang menghalang bahawa alam ini terjadi diri sendiri? Dia kata kami tak boleh terima bahawa alam ni ada pencipta. Sebab apa? Apa masalah? Alam ni ada sendiri-sendiri. Apa masalah? Nampak? Itu lebih kurang hujah-hujah golongan etis, golongan yang tak percaya Tuhan. Mereka berhujah dengan hujah itulah. Bahawa berlaku dengan natural selection, berlaku dengan sendiri, mother nature. Macam-macam istilah lah yang digunakan nak menunjukkan bahawa apa masalah? Boleh je kita boleh terima. Apatah lagi kita tak pernah tengok pun awal penciptaan alam. Bahkan kita tengoknya berlaku pada alam ni sendiri berlaku. Berubah sendiri, hujan sendiri, tak nampak pun. Ada sesuatu yang lain secara benda yang nampak pada zahir yang buat perkara tu. Tak, tumbuh pokok dia tumbuh sendiri, mati kemudian hidup balik. Ya, gitu. Maka dia kata mal mani'u an yakuna hadatha bi nafsihi. Apa yang menghalang bahawa alam ini dia jadi dengan diri sendiri. Ai khalaqa nafsahu. Okey, ini pentingnya kalau kita tahu ilmu kalam, tahu bagaimana nak berhujah, menyusun dalil. Dan antara benda yang paling penting dalam masalah utamanya dalam masalah munazarah, perdebatan ni, kena selesaikan isu istilah dulu. Kena selesaikan isu istilah. Mustalahat tu penting. Bila mustalahat al-khasmu, pihak lawan dengan kita itu, menggunakan mustalah yang sama tapi makna yang berbeza, ini akan jadi akan jadi tak selesai. Takkan selesai. Bila dia tak kata tangan, kita kata tak boleh kata Tuhan ada tangan. Dia kata tangan saya bukan macam awak maksudkan. Kita pula kata tangan saya pula benda hak makhluk pula. Jadi tak selesai lah. Dia kata Tuhan ada tempat, kita Tuhan tak ada tempat. Dia kata tempat ni gini-gini, kata saya bukan maksud kat tempat itu seperti awak faham. Jadi takkan selesai lah bila mana kita tak selesaikan isu mustalah dulu. Dan memanglah kalau bawa ikut cara mustalah ni, golongan sana akan kalah awal lah. Sebab apa yang mereka buat sekarang ini, mereka mustalah mengikut kefahaman sendiri. Tidak mendatangkan mustalah-mustalah sebagaimana yang didatangkan dalam kutubul lughah mengikut kaedah-kaedah lughah al-arabiyah al-mu'tabarah. Okay. Sebab itu kadang kalau balas bahang kat Facebook tu menjadi kita lagi panas hati. Nampak tak? Golongan orang rasa diri pandai. Tapi bila ajak tu dia tak mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan ulama, jadi payahlah cakap. Kalau berdepan mungkinlah ada sesuatu yang dapat diselesaikan. Kalau tak selesai habis pun akidah dia boleh buat apa perkara yang menyebabkan dia berfikir. Tapi bila dalam medan FB ni pada anak lah. Tapi tak dinafikan usaha daripada pihak-pihak asatidah, aswaja dan seumpamanya yang Asy'ariyah ni lawan. Sebab apa? Kalau tidak, puak dia lagi meta. Dengan disebut meta. Meta ni lagi melampau-lampau, lagi menebang. Menebang maksudnya juga. Lagi lebih-lebih. Jadi kurang-kurangnya ada orang yang tegur ni, mereka taklah berani sangat. Tapi kena tegur tu dengan cara betul lah. Kadang-kadang tegur-tegur pun jadi kita pula. Malah kita pula jadi macam bodoh diri. Nampak tak? Okey. Habis. Mua. Okey. Sebab dia orang kata mua. Mua tu biasa je tu. Mua. Nampak ke mana? As'alullah al-afwa wal-afiyah wal-hidayah. Okey. Maka
Khalaqa nafsahu. Maka bila kita kata hadatha bi nafsihi, sebenarnya apa? Masuk jadi dengan sendiri, maknanya dia mencipta diri dia lah. Kena bawa ke situ. Apa maksud? Awak kata dia jadi sendiri, mana maksud? Dia buat diri dia. Dah kalau ada orang lain buat, dah panggil jadi sendiri. Jadi sendiri tu maknanya dia buat diri dia. Maka fatarudda fayaqulu mana? Ka'an. Fataruddu alaihi. Kemudian kamu menolaknya bi annahu. Bila dia kata gitu, apa masalah? Alam ini baharu, dia membaharukan dirinya sendiri, menjadikan dirinya. Fataruddu alaihi, maka kamu tolak di atas irad tadi, atas hujah mereka, bi annahu law khalaqa nafsahu. Kalau dia mencipta diri dia sendiri, la lazima an yakuna mawjudan ma'duman, maka lazimlah bahawa dia itu ada dan tak ada. Lazim dia itu ada dan tak ada dalam satu masa. Bagaimana? Untuk mencipta diri dia, kita kata jadi sendiri. Jadi sendiri maknanya dia asal tak ada. Sebab falasifah pun kata alam ni dia baharu afrodnya. Okey, ambil satu afrod. Afrod itu baru makna sebelum tu tidak ada, kemudian ada. Bagaimana adanya? Dia buat diri sendiri, terjadi sendiri. Faham daripada situ? Dia yang asal tak ada telah mengadakan dirinya. Dia tu asal tak ada, mengadakan dirinya. Maka berhimpunlah dua yang berlawanan. Ijtima'un naqidain. Berhimpun dua yang berlawanan. Ada dan tak ada dalam satu masa. Itu mustahil. Lazima an yakuna mawjudan ma'duman. Dia ada dan tidak ada. Kenapa? Li'anna. Kemudian, ni yang kita kena hurai ni. Li'anna khalqahu li nafsihi. Kerana menciptakan dia bagi dirinya. Yaqtadi wujudahu, memberi faham bahawa adanya awalan. Adanya awalan. Dia nak cipta diri dia, faham daripada situ dia kena ada dululah. Baru dia boleh cipta. Dia kena ada dulu kerana ni pun sains dia kata dia kalau sesuatu tu mesti come out daripada sesuatu yang ada. Dia bukan nothing cannot create nothing. Gitu. Nothing cannot create nothing. Benda hak tak ada tak boleh nak buat benda tak ada. Ni hatta ahli fizik pun yakin benda hak tak ada, macam mana nak buat benda tak ada. Bila kata dia cipta diri dia, faham pada situ, dia adalah. Dia ada. Yaqtadi wujudahu awalan, ada dia terlebih dahulu. Wa nafsul khalqi, dan diri cipta itu yaqtadi adamahu, diri penciptaan. Kan dia kata dia mencipta. Okey, kita ambil kalimah mencipta. Diri penciptaan itu beri faham bahawa cipta tu makna asal daripada tidak ada baru ada. Orang tu dipanggil penciptaan. Penciptaan tu ialah sesuatu yang asal tidak ada kemudian ada. Itu khalqun. Jadi wa nafsul khalqi, diri khalqu itu, diri penciptaan itu memberi faham bahawa tak ada. Baru panggil cipta. Kalau ada dah, orang tak panggil cipta, benda ada dah. Buat benda hok ada dah. Kalau dalam istilah panggil tahsilul hasil, sia-sia, benda ada dah. Ni jamak tang ni saya buat pada ada dah. Orang tak panggil buat tu. Buat ni daripada tak ada pada ada. Jadi nafsul khalqi yang tadi adamah. Tadi mencipta diri dia beri faham bahawa ada dulu. Tapi kalimah bila sebut mencipta tu memberi faham tak ada. Itu dia kata mawjudun wa ma'dumun. If law kana mawjudan, kerana kalaulah sesuatu itu dah ada, ma ta'allaqa bihi khalqun, nescaya tak akan bertakluklah penciptaan. Benda ada dah, nak cipta kat mana? Tak cipta ada dah, benda tu ada dah. Tidak adalah penciptaan pada benda yang sama.
Sebab benda dah ada. Maka wadzalika batilun, itu batil. Salah lah. Okey. Nampak bagaimana ulama ahli kalam disusun hujah tu. Summa innahu u'turida. Kemudian bila selesai tu contoh yang buat tadilah. Bagaimana seorang itu daripada dalil jumli dia buat datang contoh dalil tafsili. Boleh huraian begitulah. Sebenarnya panjang lagi huraian ni. Kalau ahli-ahli dalam bidang sains, dia boleh bawa aspek sainsnya, fizik, aspek fiziknya macam-macam lah. Ini contoh secara umum. Okay. Thumma innahu u'turida ala hadha ta'rif, kemudian dibangkang di atas takrif ini. Di atas takrif ini. Mana takrif dia kata takrif ini takrif bagi dalil jumli. Ni dalil jumli huwal ma'juzu an taqririhi wa halli syubahihi. Itu takrif bagi dalil jumli. Diiktiraf di atas takrif ini bi annahu ghairu jami'in, bahawa takrif itu tidak jami', tidak menghimpunkan segala afrad mu'arraf dalam takrif. Jadi takrif dia tu tak jami', tak cukup lekat. Kenapa? Li khuruji ma idza ajaza an ahadihima faqat, kerana keluarlah barang yang jika lemah daripada salah satu sahaja. Lemah daripada salah satu sahaja. Okey, kat mana isunya? Isunya pada takrif ini syarih sebut dalil wa huwa dalilul jumli wa huwal ma'juzu an takririhi wa halli. Isunya situ pada masalah huruf waw. Faham daripada situ bahawa dalil jumli itu dalil yang tak mampu hurai dan tak mampu terang syubhah. Itu baru dipanggil dalil jumli. Dah kalau salah satu dah sebut. Dia sebut dua-dua. Maka takrif itu ghairu jami'. Kenapa? Kerana keluar barang jika seseorang itu lemah daripada salah satu daripada keduanya. Okey. Kalau orang itu tak mampu hurai saja, tapi dia boleh tolak syubhah. Contoh, tapi itu pelik sikit. Boleh rot syubhah ni. Maknanya hurai lagi lah boleh. Tapi katakanlah ambil satu je. Dia mampu hurai dalil dia tapi tak mampu rot syubhah. Itu lagi logik sikit lah. Tapi satu benda je. Kan dua elemen tadi. Dalam takrif tu ada dua elemen. Dalil jumli tu yang tidak mampu tolak, tak mampu hurai, tak mampu tolak syubhah. Okey, katakanlah dia hanya tak mampu hurai. Dia hanya mampu hurai tapi tak mampu tolak syubhah. Kita nak kata dalil jumli ke tak? Mengikut takrif tak, sebab takrif kata uwa. Takrif mensyaratkan dua-dua itu. Orang tak mampu dua-dua ni baru jumli. Okey. Li khuruji ma idza ajaza an ahadihima faqat. Fa muqtadahu, maka faham daripada itu. Muqtadah ni faham secara tak langsung. Fa muqtadahu, faham daripada takrif itu annahu, bahawa sesungguhnya la yuqalu lahu jumliyun, bahawa tidak dipanggil dalil jumli. Nampak? Tidak dipanggil dalil jumli. Walaysa kadzalik, tapi hakikatnya tidak begitu. Hakikatnya tidak begitu. Makna dalil jumli ni la yuqalu lahu jumli, tidak dipanggil dalil jumli. Sebab salah satu saja. You nak dua-dua lemah baru panggil dalil ijmali. Tak mampu hurai dua-dua baru panggil dalil ijmali. Kalau salah satu orang panggil tafsili dah. Walaysa kadzalik. Tapi katanya bukan demikian. Muqtadahu laisa kadzalik. Faham tu tak segitu. Illa, kecuali an tuj'ala, bahawa dijadikan an tuj'alal wawu fihi bimakna au. Kecuali kita jadikan waw itu dengan makna au. Maka watakunu, maka jadilah watakunu jumlah tadi ada mani'ata khulu. Bila datang dengan waw, maka
Jumlah tadi dia mani'atul khulu. Mani'atul khulu ni makna ni juga dalam mantik kan. Ada mani'atul khulu, ada mani'atul jam'i. Terhalang himpun, terhalang sunyi. Okey. Jadi mani'atul khulu makna takrif dalil jumli iaitu yang tidak mampu, yang lemah daripada mendatangkan daripada menghurai dan menolak syubhah. Dua perkara. Jadi dia kata maksud tu faham kena dua-dua. Kata tak. Sebenarnya bukan. Au situ dijadikan dengan makna waw. Waw dijadikan dengan makna au. Antakririhi wa halli dengan maksud au. Maka ketika itu jadilah ibarat tersebut mani'ata khulu. Mani'ata khulu terhalang sunyi. Maknanya dua-dua tak boleh sunyi. Makna kena salah satu. Tajuzul jam'u, tapi harus menghimpun dua-dua. Okey. Apa maksud? Mani'ata khulu ni contoh kita kata mana? Contoh mani'atal khulu wa mani'atal khulu. Dia ada mani'atal khuluwi wal jam'i. Contoh kita kata baharu dan juga bergerak dan diam. Bergerak dan diam nisbah kepada makhluk. Bergerak dan diam itu mani'atal khuluwi wal jam'i. Mani'atal khulu wal jam'. Tak boleh sunyi dan tak boleh berhimpun. Bergerak dan diam. Al-harakah was sukun. Ini mani'atal khulu wal jam'i. Tak boleh berhimpun dan tak boleh sunyi. Nisbah kepada makhluk, nisbah pada jirim. Bergerak dan diam, tak boleh sunyi jirim daripada salah satu. Dan tidak boleh berhimpun kedua-dua. Nampak? Ada pun kalau kita kata putih. Putih mana nak kata putih tulis kat Jawi pula. Abyadun wa qawiyun. Abyadun wa qawiyun. Dah jadi tu jadi. Kita ambil contoh ni lah. Ambil contoh ni iaitu contoh dia kata apa nama ni? Dia di sini mani'ata khulu terlarang tidak boleh sunyi. Maknanya dalil ijmali ada dua komponen iaitu yang tidak boleh orang tu tak mampu dia hurai dalil dan tak mampu rad syubhah. Okey. Mani'ata khulu maknanya dalil ijmali tak boleh dua-dua tak ada, ia kena salah satu. Sama maka kalau dia tak boleh hurai pun kita panggil dalil ijmali dah. Dia tak boleh tolak syubhah satu saja, tak boleh tolak syubhah saja, kita panggil dalil ijmali dah. Ataupun dua-dua, wa tajuzul jam'u, tak boleh hurai dan tak boleh tolak syubhah, kita panggil dalil ijmali juga. Faham? Jadi dalil ijmali itu umum, sama ada merangkumi dua-dua iaitu tidak mampu menghurai dan tidak mampu tolak syubhah, ataupun salah satu tak mampu hurai saja tapi boleh tolak syubhah, atau mampu hurai saja tak boleh tolak syubhah. Itu mani'atul khulu, makna jangan kosong. Terhalang daripada kosong. Okey. Terhalang daripada kosong. Okey. Kemudian qauluhu kama idza qila ila akhirih, sebagaimana jika dikatakan. Zahiruhu, ini contoh kama idza qila ata'taqidu anna Allah mawjud. Zahiruhu, zahir bagi kalam musannif itu anna hadza ibaratun 'anil 'ajzi 'anit taqrir. Zahir daripada ibarat musannif bahawa ini lemah daripada hurai. Maknanya contoh yang diberi ini contoh orang yang lemah untuk menghurai. Zahirnya begitulah. Walaisa kadzalik, tapi sebenarnya tak begitu.
Sebenarnya bukan itu saja, bukan begitu. Illa, kecuali an yuqala, bahawa kita katakan fi kalamihi hazfun, pada kalam musannif itu ada hazaf, ada kalam yang dihazafkan. Wa taqdir, apa takdirnya? Wa ya'jizu 'an at-taqriril mutarattabi ala kaifiyati dalalatiha. Dan dia lemah an takriri mutarattabi, daripada huraian yang tersusun ala kaifiyati, di atas cara dalalatiha, di atas cara bagaimana pendalilan, bagaimana dalil itu menunjuk kepada madlul. Maka di situ dia bukan sekadar tak mampu takrir, tapi tak mampu terang, tidak menghuraikan ataupun meleraikan syubhah yang ada. Illa an yuqala fi kalamihi hazfun wa taqdir wa ya'jizu 'an at-takrir al-mutarattabi 'ala kayfiyati dalalatiha. Wal kayfiyatu wal kayfiyah wal kayfiyatu okey, jadi sekarang ni takrir lah. Kalau dia tak mampu tu takrir. Jadi kok mana takrir tu? Sebagaimana dia dikata kepadanya, innallaha mawjudun, maka dia jawab na'am. Ya. Tak. Fayaqulu ma daliluka, apa dalil kamu? Fayaqulu hadhil makhluqat, ini makhluk. Wa ya'jizu an kaifiyati dalalatiha, dan dia lemah daripada kaifiat dalalahnya. Maka zahir daripada kalam itu bahawa musannif itu lemah daripada takrir. Tapi katanya tidak sebegitu. Sebenarnya hakikatnya ada kalam yang ditakdirkan, yang hazaf. Takdirnya dia tak mampu nak hurai. Tak mampu nak hurai bagaimana susunan yang tersusun di atas kaifiah dalalah alam kepada dalalah bagi akidah dia itu. Okey. Wal kaifiyah. Sekarang ni kaifiyah itu apa maksud? Wa ya'jizu an kaifiyati dalalatiha. Wal kaifiyah bermakna jihati, dengan makna jihah, pihak, aspek. Dia tak mampu daripada aspek pendalilan, pihak pendalilan. Kok mana bahawa alam ini menunjuk pada ada Tuhan. Min. Wa min. Macam mana itu wa min? Min pada ni. Min annaha. Ya'jizu an kaifiyati dalalatiha. Min annaha. Min annaha tu. Apa Wa min fi qawlihi min jihati. Bukan situ, bukan min sini, sorry. Min bukan min sini Min annaha, bukan min pada annaha. Wahiya min. Gitu. Bukan min annaha, min sini. Min sini. Wa min fi qawlihi min jihati huduthiha tu, min yang duduk sini. Min yang duduk pada kalam syarih, hal hiya min jihati huduthiha, adakah dia dari aspek baharunya. Jadi min pada min jihati huduthiha itu zaidah. Baru kena min zaidah, zaidatun. Min itu zaidah. Maknanya kalau tak ada pun tak apa. Kalau kita buang, contoh akan jadi hal hiya jihatu huduthiha au imkaniha. Hal hiya jihatu. Jadi min itu zaidah aja. Habis. Ni diterang muhasyi kita kata idafah huduth bagi dhamir huduthiha. Al-munasib idafatu jihatil huduth. Ila akhir al-munasib idafatu jihatil huduth lil bayan. Jihatil huduth, bukan huduth ya, jihati huduth. Itu lil bayan. Jihati hiya huduth. Jadi idafat tu panggil idafat bayaniyah. Idafat bayaniyah. Okey. Min itu zaidah. Wa idafatu al-huduthi lidhamir lil bayan. Maksudnya ada ta'liq dia kata idafat
hudus kepada dhamir. Mana? Hudusiha. Situ. Idafah hudus kepada dhamir. Iaitu hudusiha. Dia idafah hudus kepada ha. Maka idafah tu panggil lil bayan. Jadi idafah lil bayan ni takdirnya min jihati hudus al hudus hiya. Min jihati al hudus. Min jihatin hiya al hudus. Gitu. Min jihatin hiya al hudus. Idafah hudus. Sebab tu dia kata idafatu hudus dhamir. Al munasib idafatu jihatil hudus. Nampak tak? Jadi yang idafah tu bukan idafah hudus kepada dhamir. Bukan idafah hudus kepada dhamir. Idafah jihah kepada hudus. Sebab tu takdim jihatun min hal hiya jihatun, atau ambil min apa hal, tak payah kita buang min. Hal hiya jihatu hudusiha ai jihatun hiya hudusuha. Jadi baru kena dengan kalam tu. Jadi sebab tu apa nama ni, yang menta'liq buat ta'liq ni dia kata sebenarnya wa idafah tu idafah jihah kepada hudus. Ni bayaniah ni. Hudusiha tu tak ada tu. Hudusiha hudusil makhluqat. Tu tak, bukan idafah. Idafah apa nama ni? Idafah bayang itu. Jadi idafah hudus di dhamir, sebab tu dia ta'liq ni. Yang sebenarnya idafah jihah kepada hudus. Waktu idafah lil bayan. Wa taqdir wa ya'jizu an jihati dalalatiha, dan dia lemah daripada jihah dan pendalilan makhluk kepada ada Tuhan. Kemudian qauluhu min annaha ay jihatad dalalah. Min annaha ay jihatad dalalah, bahawa sesungguhnya ia jihah dalalah itu, aspek pendalilan itu, fahuwa bayanun wa tafsilun, itu keterangan dan juga huraian. Mana ni? Kan dia sebut ni. Qaulu min annaha. Min annaha ni. Min annaha yang ni. Nampak? Min annaha itu nombor 2 sini. Ai min anna jihatad dalalati hal hiya jihatu min jihati hudusiha au imkaniha. Jadi huwa bayanun wa tafsil. Itu huraian, keterangan dan juga perincian bagi kaifiah itu. Wa qawluhu min jihati hudusiha, dari aspek baharunya. Ai hal hiya jihatun hiya hudusuha. Ni nampak ni idafah bayannya ni. Jihatun hiya hudusuha. Ni idafah bayannya. Menunjukkan bahawa tadi idafah hudus pada dhamir itu makna sepatutnya idafah jihah kepada hudus. Sebab itu dalam kalam muhasyis sendiri, muhasyis buat datang. Hal hiya jihatun hiya hudusuha. Adakah ia jihah? Jihah, ia itu baharu ia. Jihah itu menerangkan apa itu jihah, iaitu yang dikenaki dengan jihah ini ialah baharu dia, idafah bayaniyah panggil, ataupun idafah lil bayan. Ai al makhluqati hudusiha ai hudusil makhluqati, baharu makhluk itu, ila akhirih. Wa qala walau qala kalau syarih kata wa ya'jizu an jihati dalalatiha hal hiya hudusuha ila akhirih kana awdaha, adalah lebih jelas. Sebab apa? Sebab jihah itu tak boleh sebut dah. Sebut terus hal, sebut terus. Mana? Hal hiya hudusuha, adakah dia itu baharu, aspek baharunya atau aspek imkannya, atau dua-dua sekali. Ataupun imkan dengan syarat baharu. Yang keempat ada pak khilaf sini. Ada pak qaul sini. Nampak?
Jadi kalau musannif walau qala wa ya'jizu an jihati dalalatiha hal hiya huduthuha, tak perlu tulis jihad sini. Tak perlu tulis jihad sini. Jelaslah bab jihad dia dah sini. Lakana awdah, maka adalah lebih jelas. Ini semua perbincangan bab takbil lah ni. Ibarat, bincang ibarat ni. Okay, habis. Kemudian, boleh tak ni? Berapa minit dah ni? Kita berapa minit dah ni? 40 minit dah. Ni panjang ni. Nak sipang dulu ke nak terus? Nak sipang dulu nak terus? Ni panjang. Sebab tadi banyak habis pada ibarat kalam syarih dia. Okay. Tengok ni, nampak sikit ni. Boleh terus lagi ke macam mana? Segar lagi ke ngantuk dah? Okey. Boleh? Macam mana orang lain? Nak terus ke nak bol-bol tu? Nak berhenti sini dulu. Qauluhu min jihati huduthiha, dari aspek baharunya. Kita berhenti sini lah dulu. Nampak senyap belaka tu. Kalau berhenti sini buat 40 minit dah, maka mana? Kita pun ada 10 orang. 10 orang masuk ni. Nak terus ke mana? Nak berhenti sini lah dulu. Sipang lah dulu tu. Baca dulu. Baca dulu. Sebab ni paling kurang pun dekat setengah jam juga ni. Okay. Jadi bab apa nama ni, Hasyiah ni tak boleh lama-lama sangat, takut jadi bosan. Dia kena daya tahan akal yang tinggi sikit untuk baca hasyiah ni, sebab dia tarik banyak pada perbahasan. Ni dia akan masuk kepada perbincangan ni. Khulasah dululah, kita khulasah dulu. Maka pada ulama ahli kalam khilaf. Bagaimana kaifiyah dalalatul makhluqat, dalalatul alam ala wujudillah. Bagaimana alam ni menunjuk Tuhan. Kaifiyah dalalah ni. Ada kata dari aspek hudusil alam. Alam itu baharu. Yang kedua dari aspek imkanuhu. Imkan alam. Alam itu mungkin. Ada beza tu waktu kena terang tu. Yang ketiga, kedua-duanya sekali. Ma'an. Al-hudus ma'al imkan. Yang ketiga, al-imkan bisyartil hudus. Mungkin dengan syarat baharu. Mungkin dengan syarat baharu. Al-imkan bisyartil hudus. Jadi kita tamatkan dulu untuk live FB ni. Kita ada apa-apa soalan boleh tanya dalam Google Meet. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.